Seterusnya kita bersama Bu Mawin di Sarawak dengan fokus Malaysia perlu meningkatkan permintaan ekspor minyak sawit. Bu Ma, silakan. Baik Sahih, terima kasih. Langkah Republik Indonesia untuk melarang ekspor minyak sawit dan bahan mentahnya ke luar negara bagi menangani permintaan domestik di negara itu merupakan berita baik untuk negara ini. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin, Malaysia selaku negara pengeluar dan pengekspor minyak sawit kedua terbesar dunia perlu meningkatkan permintaan ekspor minyak sawit keluaran Malaysia. Bahawa pengeluaran memang jelas Datuk Willy ini dapat memulihkan semula ekonomi negara. Namun dedahnya Malaysia masih berdepan dengan pengeluaran minyak sawit yang rendah berikutan kekurangan tenaga buruh. Pihak kementerian sumber manusia juga telah mengadakan perundingan untuk membawa pekerja-pekerja asing dan sudah semestinya kita hendaklah capitalize perkara ini supaya kita boleh mengambil peluang pasaran yang lebih besar sekarang ini. Datuk Willy berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Hari Wanita Puncak Borneo di Kampung Beratan, Padawan. Asing yang khasnya di sektor ladang. Saudara, prosedur operasi standard SOP Hari Raya Aidilfitri akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Menurut Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Lee Kim Shin mendedahkan SOP baharu tersebut akan mengandungi beberapa kelonggaran jika dibandingkan dengan SOP sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun lepas. Datuk Seri Lee Kim Shin menjelaskan dengan keadaan bertambah baik ketika ini, beliau berharap kehidupan akan kembali normal dan masyarakat dapat berinteraksi di antara satu sama lain seperti sebelum penularan COVID-19. Datuk Seri Lee berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Miri, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Miri serta media di Miri. Beliau berharap masyarakat berbilang kaum dapat mengeratkan serta mengekalkan keharmonian dan semangat perpaduan semasa bulan Ramadan ini. Datuk Seri Lee juga menasihatkan mereka yang balik kampung agar berhati-hati memandangkan jumlah kenderaan semakin meningkat di jalan raya dan keselamatan perlu sentiasa diutamakan. Sarawak kini mencapai 80.6% liputan vaksin bagi seluruh negeri setakat Selasa lalu. Pengarah Kesihatan Sarawak, Dr. Ooi Choo Hak mendedahkan peratusan liputan dos kedua bagi populasi dewasa berusia 18 tahun ke atas adalah 91%, manakala bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun adalah 93.1%. Dr. Ooi Choo Hak menerusi kenyataan media memberitahu pencapaian peratusan liputan dos pertama bagi populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun pula adalah 79.7%. Jelasnya dalam tempoh fasa peralihan ke endemik sebanyak 6,839 kes baharu dan 41 kes kematian COVID-19 dilaporkan sejak 1 April hingga 28 April lepas berbanding 38,529 kes baharu dan 61 kes kematian dilaporkan pada Mac yang lepas. Jelasnya lagi kadar penggunaan katil bukan unit rawatan rapi ICU pula pada 26% penggunaan. Katil ICU adalah pada 10% pada minggu Ipit ke-16 iaitu bermula 17 April hingga 23 April lepas. Tambahnya perbezaan ketara ini dapat dilihat iaitu pada 27 Mac hingga 2 April minggu Ipit ke-13 iaitu 40% dan 36%. Ujar Dr. Ooi, statistik ini menunjukkan penurunan bagi kes baharu dan kes kematian dengan kapasiti hospital yang semakin baik. Ia sekaligus menunjukkan situasi pandemik COVID-19 semakin pulih di Sarawak. Komitmen pengamal media Sarawak dalam menyalurkan maklumat ketika pandemik COVID-19 dihargai. Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Datuk Abdullah Saidul berkata, liputan media yang menyeluruh juga sedikit sebanyak telah menyumbang sokongan rakyat kepada kerajaan negeri. Justeru Dato' Abdullah Saidul berkata kerajaan negeri melalui Unit Komunikasi Awam Negeri UKAS akan lebih aktif untuk memahami kehendak dan keperluan pengamal media di sini seperti yang dicadangkan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johariton Openg. Antara program dan penambahbaikan yang dicadangkan termasuk Karnival Sukan, Konvensyen Media, termasuk mengeluarkan kad perakuan media dari UKAS yang sebelum ini hanya di bawah bidang kuasa Jabatan Penerangan Malaysia.
Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama UKAS dan media di Kuching. Lebih kurang 200 pengamal media cetak dan elektronik menghadiri majlis tersebut yang bertujuan merapatkan silaturahim antara pelbagai agensi media bersama UKAS. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.